Tuan-tuan dan puan, baru-baru ni ada seorang budak muda, saya nak kongsi ni, the power of sedekah. Kita selalu kata, betul ke sedekah ni boleh memberikan manfaat kepada kita dalam bisnes dan sebagainya. Tuan-tuan, dekat Seri Gombak ada anak muda seorang. Dia ni saya tolong dia masa mula-mula PKP, jual daging perap. Alhamdulillah, daging perap dia doing well, sangat bagus. Sampai dia mempunyai ejen seluruh Malaysia hampir 300 orang. Dia punya sales sebulan pun alhamdulillah, daripada RM25 tu, RM30, tak ada orang sale untuk daging saja ratusan ribu tuan-tuan sebulan. Subhanallah. Alhamdulillah. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya ni nak buat ni lah, nak teringin sangat nak buat apa? Nak buat shell out. Shell out ni pemiliknya non-Muslim. Jadi dia nak buat yang Islam punya, orang Muslim punya. Nak buat orang Muslim punya. Saya pun cakap lah, kau biar betul. Kepakaran kau ni daging. Tiba-tiba kau nak pergi seafood, kan jauh beza. Ke laut. Ustaz, ke laut. Kau perok ke? Perok. Oh, ekoma durian dah berbunga. Jadi dia kata apa? Dia kata, Ustaz, memang saya minat bisnes, Ustaz. Saya suka sangat bisnes. Cuma saya tak ada modal. Bila sebut modal tu, aku dah kata, sudah budak. Dia nak modal pula dah. Kata. Hari tu dia tak ada tempat. Tak apa. Kita kawan ramai. Sebut 2-3 kali dalam grup, dah cukup dah modal yang dia nak tu. Subhanallah. Tak murah tuan-tuan, tak murah. Ya. Tak murah. Tak murah. Tak kurang lah RM500,000. Allah. Sebab kos kan. Buat bangunan, sewa apa semua. Orang Islam, orang Melayu pula, budak muda daripada anda lagi. Tapi anda nampak muda berapa umur? 36. 36? Macam 26? Masih ambil puasa ni. Aku tengok cara hang layan budak-budak perempuan lain macam cantik lah yang gadis. Orang Perak ada. Gadis-gadis lah. Jadi dia ni nakkan orang apa ni? Dipanggil apa? Pemberi saham. Alhamdulillah dapat 3 orang bagi saham. Cukup rezeki. Bila buka nak buat launch, dia buat 3. Tapi sebelum saya nak kenalkan dengan dia orang ni, saya pun bagi tahu, okey. Kau study dulu. Kau tengok kawasan tu ada orang ke tak jual shell out. Seafood khususnya. Dia kaji 3 bulan tak ada. Jangan risau, saya bukan positif. Negatif. Gatal tekak ni sebab positif hari tu dulu, awal bulan dulu. Serupa. Gatal dia tak boleh bincang tu kan. Macam-macam lah makan ni. Baru ni dia orang kata makan habatus sauda. Aku dah telan habatus sauda habis 3 botol lah. So makan madu. Alhamdulillah, madu tak bermadu dia bini aku. Tu je belum lagi. Orang kata kalau jadi tu jadi. Kalau buat yang tu insya-Allah jadi orang kata. Sebab terfikir masalah yang besar tu, lupa masalah kecil ni. Tu orang kata jadi. Jadi saya kata buat kajian. Dia buat kajian. Bila dia buat kajian, memang betul tak ada. Kebetulan dapat tempat corner lot. Rezeki. Corner lot. Tepi tu ada orang jual daging ni bakar. Dan situ bukan saja daging bakar, di situ pula ada minum, bar. Orang bukan Islam lah punya, mabuk je orang tepi tu. Kawasan tu mati, tak ada orang, cuma depan tu lapang. Bila dia masuk, dia kata, Ustaz nak ambil yang sini Ustaz. Saya pun kata okey, good, you buat. Dia pun tunjuk. Saya pun buat istikharah sikit. Saya kata okey, tempat ni okey, insya-Allah kita sama-sama buat. Awak pun buatlah juga. Jangan aku istikharah kau tak istikharah. Kan? Kau nak bisnes, kita tolong sama-sama. Rasa hati macam sedap nak tolong budak ni. Allahu akbar. Tolong. Buat semua, siap. Budak ni pula bagus. Dia selalu bagi update. Bila nak buat launch, dia nak buat apa, pembukaan, Allah macam mudahkan tau. Saya WhatsApp kawan-kawan saya mufti-mufti. Kebetulan mufti Selangor. Dia tak boleh datang. Dia kata, Syekh, anda minta maaf Syekh, tak boleh datang. Anda ada program dengan orang lain. Tak apa Syekh. Yang penting anda doa lah budak-budak ni. Budak-budak Melayu kita, dia nak buat bisnes. Tak apa Syekh,
Esok dia WhatsApp, Syekh, anak boleh datang Syekh? Ui. Oh, boleh datang lah. Alhamdulillah. Syukur. Bagi tahu dekat Nganjuk, kata ni mufti nak datang last minute. Allah, mufti Datang dia. Masa program tu, masa nak buat hari tersebut, saya kata, okey, kau nak buat apa dia panggil? Dia panggil apa? Pembukaan. Pembukaan. Nak buat hari pembukaan. Rasmi hari. Apa yang kau nak buat? Dia kata kita nak buat untuk 50 yang pertama dapat potongan 50%. Shell out tu harga dia RM49. Ui, RM49. Murah daripada tempat lain lah. Murah betul. 49. Dia nak bagi 50%. Saya kata gini, mulakan dengan sedekah. Termenung budak tu. Sedekah Ustaz. 100 orang tu sedekah. Bukan 100. Kau target berapa? Dalam tu ada berapa banyak? Saya target untuk 300 orang makan. 300 orang makan. Maksudnya 300, dia punya 300 tu RM49. RM49 kali 300. Cuba kali. Kerja bank kena cepat tau. Kalau tak boleh rugi bank. Dah agak dah masih kena kira. Berapa? 12? 14,000 lah. 14,000 tak masuk air lagi tu. Masuk air mana? 20. Saya kata, Dek, kalau kau nak berjaya bisnes, Dek, kau sedekah semua sekali. Kau duduk je atas kau. Ustaz, bisnes tak mula dah suruh sedekah. Saya kata, Dek, the power of sedekah. Kau buat dulu, Dek. Setuju. Dia buat lah. Dia kata 300 dia buat promosi. Kena pula yang promo tu Heliza Hilmi. Hui. Dengan suami dia si janggut tu. Oh, dah kahwin dah masa tu? Ha? Dah kahwin dah masa tu? Dah kahwin dah. Habis viral. Saya pun dekat saya punya Facebook pun, dekat Instagram dekat juta, dekat ratusan ribu orang pergi. Tuan-tuan, sebab hari pertama tu dia bagi sedekah 300 ke 400 orang datang. Bukan 400 orang, 400 keluarga. Bayangkan jam sepanjang-panjang jalan, pusing bangunan tuan-tuan. Daripada Kedah, daripada Kelantan, Terengganu. Saya kata sudah. Dia buka pagi sampai malam. Pukul 12. Penuh. Habis 300. Tak cukup. Ada kata kami datang jauh ni. Ambil nama. Ambil nama ada 100 orang pula yang datang jauh. Semua tu tunda. Hari Sabtu datang balik kami bagi free lagi. Tunda. Garuh kepala budak ni. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, start daripada malam hari kedua bagi sedekah sampai malam hari ni, patut tutup pukul 12, pukul 11 dah habis. Dia tambahkan kuantiti makanan, tetap habis pukul 11. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kawasan tu jadi luar biasa. Jam. Nak masuk kena booking. Namanya My Shell Out. My Shell Out. Tak boleh Shell Out. Shell Out tu orang lain punya. O-U-D belakang. Oh, macam Ada minyak. dalam Waze lah. Oh, macam minyak out lah. Macam oat lah. Main oat lah. Oat. Barakah oat lah. Kan? Deria. Tuan-tuan, tengok. The power of sedekah. Bermula dengan apa? Dengan memberi. Kita pun sama. Sama juga. Bila kita memberi, Allah akan bagi balik. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah bagi tahu siap-siap kat kita tuan-tuan. Bila engkau nak mati nanti, kamu akan berdialog dengan malaikat, dengan Allah. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Boleh tak aku balik sekejap? Aku nak jadi orang buat apa? As-sadaqah. Aku nak bersedekah. Lepas tu aku jadi orang soleh. Masa tu tuan-tuan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Masa tu Allah kata, minta maaf, aku tak boleh nak bagi dah sebab masa dah habis. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita ni hidup kena ikut para sahabat. Bila turun saja ayat-ayat sedekah, maka di situlah sahabat-sahabat berebut-rebut untuk berbuat baik. Antaranya Talhah, Abu Talhah, antaranya Osman bin Affan. Itu sebabnya banyak tempat-tempat wakaf di Madinah Al-Munawwarah. Dan hari ini dah jadi sebahagian daripada Masjid An-Nabawi. Berapa juta orang sembahyang setiap hari. Tuan-tuan, itu sebabnya tidak ada rugi orang yang bersedekah. Itu yang pertama. Nombor 2, orang yang bersedekah diberikan kemenangan yang dinamakan Al-Bushra. Tadi
Busyra, Allah bagi kemenangan, Allah bagi kemudahan dalam semua perkara. Allah bagi kemudahan. Macam tadi, budak tu dia infak, Allah bagi balik. Tanpa sedar. Kalau ikutkan dia dalam keadaan tak happy nak bagi itu. Sebab apa? Sebab yang suruh tu saya. Saya suruh kan. Dalam hati dia mungkin kata bukan duit kau. Senang-senang. Tapi sebenarnya sebab nak mulakan tu, lahumul busyra. Sekarang tuan-tuan, dah dia kata sampai luar jangkaan Ustaz. Allah. Saya target jual banyak ni tapi dapat sekali ganda lebih Ustaz. Allah tuan-tuan. Sekarang ni pula saya kata apa? Kau nampak je orang susah, kau dengar je ada orang susah, kau pergi hantar sekarang. Pergi hantar. Bagi orang, oh ini yang saya tengok dalam Facebook Ustaz Izhar tu ya. Ambil kau. Orang susah dapat makan, tidakkah dia orang dapat pahala? Doa kepada tu, lagi murah rezeki. Dia bagi satu dapat lebih lagi. Itu sebabnya lahumul busyra, bila kita memberi. Ini janji. Nombor 3, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila engkau memberi, Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Nak naik pangkat, tuan-tuan, naik pangkat ni dia rezeki tuan-tuan. Naik pangkat ni rezeki. Tuan-tuan tak boleh kata aku hebat, aku handsome, aku boleh naik. Tak. Ramai kawan-kawan saya handsome tak naik-naik tuan-tuan. Handsome. Nulis. Kami macam kami pensyarah, nak naik pangkat, kami kena tunjukkan, buktikan penulisan-penulisan kita. Kena tunjuk ni, kertas kerja ni, tabur-tabur tunjuk. Dia kena ada pembuktian. Bawa lah dengan troli, bawa dia punya buku-buku tu. Ada orang bawa 3 troli, tak dapat. Kenapa? Rezeki. Benda ni pelik. Rezeki. Buatlah macam mana, sebab rezeki tu masing-masing. Betul tak? Betul. Contoh, baru ni ada sekali tu kawan saya dia masuk temuduga. Dia jadi penemuduga. Masa temuduga nak pensyarah dekat universiti. Nak pensyarah ni, tuan-tuan, sekarang nak jadi pensyarah, pertama dia kena ada PhD. Kalau setakat masters dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Masuk you kena ada PhD. Barulah kerajaan jimat sikit. So jimat, seorang pensyarah kalau dia nak buat PhD, sekurang-kurangnya 300,000. Gaji dia punya kos dia 300,000. Ini yang kos biasa. Kalau ambil yang engineering, ambil yang perubatan lagi mahal. Kena ada nombor 1 PhD. Nombor 2 kena ada 5 jurnal terindeks yang tinggi. Subhanallah. Bang, mana ada budak-budak muda yang ada? Tak ada bang. Tak ada. Dia ada pun 2. Pensyarah pun tak cukup 5. Takkan nak suruh budak baru habis belajar ambil 5? Memang tak dapat. Bang, bayang-bayang datang, alhamdulillah semua ramai ada PhD. Nak 2 orang je pensyarah. Datang temuduga 10. Semua ada PhD, semua ada jurnal tu. Tu dia best. Biasalah bila datang ada yang pakai tie, ada pakai coat, ada pakai kemas, ada pakai warna-warni. Yang perempuan, yang paling ramai perempuan. Perempuan paling ramai. Tak tahu kenapa dia macam tu. Tak tahu, saya pun kurang pasti. Kurang pasti. Perempuan ramai. Yang masuk belajar pun 74% adalah perempuan. Allahu Akbar. Adakah perempuan bermakna boleh jadi pemimpin di masa depan? Tu, dia ramai perempuan. Dia pensyarah pun ramai perempuan. Bayangkan tuan-tuan, bila dia datang tu, biasalah yang perempuan-perempuan ni tudung dengan baju dia sangat kemas. Handbag, bapak handbag tu. Begitu bawa semua. Gaya-gaya. Tudung cantik apa semua. Tapi bila temuduga, tak ada rasa feel nak ambil. Allah. Tak ada feel. Suruh cakap, pandai cakap. Tapi bukti kosong. Tak boleh juga. Tanya isu semasa sekarang ni, apa yang berlaku dalam negara kita? Saya tak ada masa nak baca tentang negara saya. Ada yang jawab macam Saya tu? hanya fokus pada bidang saya saja, iaitu mengkaji bio. Dia kata. Sudah. Ni budak ni. Jadi ni kalau baca surat khabar pun tak jadi pensyarah macam mana? Satu. Reject. Mari orang ni pula, kemas, coat cantik, handsome. Cuba kenalkan diri anda. Saya Muhammad Izhar Arif. Banyak betul batuk dia. Sampai ke sudah. Sampai ke sudah dia gabra.
Apa yang dia hafal tentang dia, apa ni, tentang diri dia tu dia lupa. Dia tak ingat nama dia, kat mana dia lahir, dia tak ingat. Gabra. Tak boleh. Out. Reject. Dah tinggal 8. Tong ambil. Yang handbag besar, handbag kecil, semua tak. Tiba-tiba datang seorang, yang last ni orang Kelantan. Orang Kelantan. Pakai baju kurung. Baju kurung dia bunga-bunga. Bunga-bunga. Tudung bunga-bunga juga. Kau rasa betul tak pakaian dia tu? Itu namanya wabillahi taufiq wal hidayah. Macam tak sesuai je. Ni lain sikit. Dia punya fashion lain. Itu fashion, tapi fashion lain sikit. Lain daripada yang ada sekarang ni. Tengok orang bayar rakyat semua warna-warni dia lain-lain. Baju bunga, tudung plain. Plain bunga, apa ni, tudung bunga, baju bunga. Plain. Plain. Dia tukar-tukar lah gitu. Bila dia bercakap, orang rasa nak tau. Orang rasa nak ambil dia. Semua pakat bincang. Macam mana? Semua setuju. Cuma ada seorang bos kat atas tu, dia bisik-bisik. Are you sure? Are you sure ni? Dengan dia pakaiannya, yang lain semua tip top. Subhanallah. Tudung memang tak jumpa kecuali di Pasar Siti Khadijah. Yang makcik-makcik jual, itulah tudung dia pakai. Tapi tuan-tuan, rupa-rupanya memang ambil dia. Allah tu maha kaya, bukan pada pakaian. Allah tak bagi seseorang itu dilihat pada pakaian, pada cara bercakap, tetapi Allah tengok apa yang ada dalam hati. Menyebabkan semua tertarik untuk ambil. Bila ambil tuan-tuan, pertama baru tahu yang dia ni pakar zakat. Hubungan dengan geng-geng ni semua rapat. 2. Allahu Akbar. Nombor 3 tuan-tuan, sembahyang duha tak tinggal. Allahu Akbar. Sembahyang duha tak tinggal. Saya tahu sebab apa? Jiran aku. Pagi-pagi bunyi dia keluar bilik, ceng. Pergi bilik air, ambil wuduk, masuk. Tahulah tu. Dia sembahyang duha. Mana ada orang ambil wuduk, orang perempuan ambil wuduk pukul 9 begitu kan? Dia ambil wuduk tu mesti nak sembahyang duha benda tu. Baik sangka. Memang dia jaga suruh. Kalau dia tak keluar tu, aku tahulah dia period. Nampak? Bila tanya, betul ke? Betul. Dia kata memang betul. Dia jaga benda tu. Sebabnya Allah jaga. Bila kamu ada amalan-amalan seperti itu, Allah jaga. Dia sembahyang duha. Bagaimana yang memberi pula? Tu dia panggil lahumul busyra. Allah bagi dan permudahkan segala urusan. Cuma sekarang ini macam mana kita nak didik diri kita untuk tidak menjadi orang yang kedekut? Ini masalahnya. Apa punca kedekut? Dia menyebabkan kita nak bagi payah ni sebab apa? Kedekut, bakhil. Apa sebab bakhil? Saya bawa pada tuan-tuan perempuan hari ni. Pertama, kenapa kita jadi bakhil? Disebut ulama, hubbul mal wa hirsul alaih. Kita terlalu sayang duit, takut duit tu habis. Tambah-tambah sekarang ni kita boleh tengok angka setiap hari naik. Nak kurangkan tu sayang. Contoh ustaz, tengok dalam apa? Dalam akaun ada 300,000. Banyak. Banyak. Kerja dekat bank rakyat takkan tak ada banyak tu. Kan? Amin. Kata 300,000. Ustaz, jarang orang akan fikir aku nak kurangkan jadi 250. Betul tak? Jarang. Betul tak? Cameraman, betul tak? Jarang saya jumpa orang dia akan kurangkan kepada 250. Aku mesti nak kurangkan lah. Nak kurang. Tak. Itu yang dia akan fikir. Fitrah dia akan fikir apa? Aku nak up lagi. Jadikan 350,000. Sampai zakat tak bayar, LHDN pun tak bayar. Na'udzubillah. Habis. LHDN akan cari dekat dunia. Malaikat maut. Malaikat neraka akan cari dia di akhirat. Dia dua je benda yang selepas mati ni tuan-tuan akan datang. Masa nak mati ni. Pertama, malaikat maut. Betul. Dia datang jumpa. Ambil kita. Selesai kita dikebumikan. Yang kedua, LHDN. 2 makhluk ni akan datang selepas kematian. Lepas mati, dalam kubur pula datang. Dia akan cari kita, apa dia? Malaikat-malaikat.
untuk ambil kita dan azabkan kita kerana tak membayar zakat. Tuan-tuan, orang fitrah dia akan fikir aku nak simpan dan menambahkan harta. Tu sebab sekarang ni bila orang main saham, berapa kali dah kita bagi tahu saham ni dia untung sama untung, rugi sama rugi. Betul tak? Ya. Kalau kita kata okey, kita main saham, yang penting aku dapat 80%, 50%, itu confirm tak patuh syariah. Betul kan? Tak patuh syariah. Tapi isu dia manusia bila dia masuk saham, dia rugi, dia marah yang teramat sangat sebab dia kata aku kena tipu, Allah. scam dan sebagainya. Sebab apa? Fitrah. Dia tak boleh tengok duit dia makin menurun. Tu sebab kata para ulama, manusia fal insan mahbulun ala hubbil mal. Manusia itu dididik untuk cinta kepada harta sampai dia takut untuk infak. Dan Allah pun sebut dalam surah Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia akan suka kepada harta cinta yang luar biasa. Dan itulah fitrah manusia. Sebenarnya tuan-tuan, sangat susah bila sayangkan duit ni. Kita kena lawan. Contoh pernah berlaku ni saya sendiri. Saya tak nafi bahawa saya juga adalah manusia. Kita orang selalu terlibat, saya, Ustaz Allah Khairi, Ustaz Haslin. Kami tiga orang ni dipanggil seluruh negara tuan-tuan untuk bantu masjid dan surau. Subhanallah. Masjid tak cukup duit, dia orang nak guna ni, nak guna kami. Dapatlah, macam di Negeri Sembilan dia ada satu masjid yang besar tu, Sendayan. Masjid tu hampir 300 juta harga dia. Subhanallah. Sebulan majlis agama kena bayar 100,000 dia punya kos. Maintenance. Subhanallah. Aircon dia, lampu dia. Jadi terpaksa jimat-jimat dapatlah, orang kata dapatlah 80,000 sebulan. Jimat pun 80,000. Besar bang. Ui, besar. Kita orang, tapi masjid tu memang cantik lah. Saya datang kat masjid Bank Rakyat ni pun saya rasa cantik dah, tengok cantik. Ini depan papan kan? Papan. Dia tak mamar. Oh, subhanallah. Lampu keluar, Allah cantiknya. Semayang tak khusyuk, cantiknya. Memang cantik sungguh, 300. Korang pergilah tengok. Pergi tu jangan pergi kosong, bawa duit. Sebab dia orang perlukan bantuan kita juga. Orang kata buat apalah buat masjid besar-besar. Tak. Masjid besar-besar antaranya syiar. Betul. Syiar. Allah. Cuma kita ni manusia kena budayakan datang masjid. Jadi bila kita orang pergi tuan-tuan, buat malam tu penuh orang macam solat Jumaat. Malam. Dapat kutipan malam tu 89,000. Malam tu saja. Start daripada tu terus berterusan setiap minggu 20,000 lebih, 30,000 lebih setiap minggu. Lepaslah dia kata, Ustaz, kami nak bayar maintenance bulanan. Tapi percayalah tuan-tuan, antara benda walaupun kita pergi, kita suruh, tuan-tuan mari kita sama-sama infak. Tuan-tuan, takkan kita suruh orang kita tak infak? Tak. So budak-budak ni dia tak pakai tabung dah sekarang. Sekarang ni dia ada orang pegang. Kalau masjid besar-besar dia orang pegang. Sebab tabung ni masalah, dia bergerak tanpa hala tujuan. Pernah berlaku tabung bergerak masuk kereta wira, hilang terus. Jahat sungguh manusia ni. Dia buat kerja apa gitu? Curi duit orang. Tak apalah. Semoga dia dapat hidayah. Ustaz Azhar pernah kena, saya pernah kena, ramailah kena. Jadi dia orang bawa. Saya pun panggil, "Dek, mai. Kami pun nak bagi juga." Ustaz Haslin dia tak bawa duit. Gitu orang tu cari duit tak jumpa. Memang tak ada, kau tak bawa duit. Kita orang bawa, saya bawa, Ustaz Allah bawa. Ustaz Allah tengah bagi tu, saya pun buka beg. Bila buka beg, tuan-tuan, bila buka tu tengok-tengok ada 100 dengan RM10. Tuan-tuan, ni berlaku ni kat Johor. Masjid kat Johor dia nakkan aircon. Nak pasang aircon kat masjid baru tu sebanyak 40,000 lebih. Malam tu dapat 70,000 lebih. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan. Bila buka tu tengok duit 100 dengan 10. Tuan-tuan rasa saya sebagai ustaz yang terkenal ini berapa akan bagi? Berapa? Puan? Berapa? 100 kan? Logik akalnya 100. Tapi realiti aku pegang 10. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Korang jangan gelakkan aku tau. Sekarang aku buat semua mesti jadi macam tu juga. Tu yang bila kita tengok hari Jumaat RM1. Sebab dia pegang RM1 dengan 100. So RM1 jalan dulu. Saya tuan-tuan memanglah ustaz. Tapi tu yang Allah kata lima taquluna ma la taf'alun.
Saya tak mau kata saya ni baik tuan, tak boleh. Saya manusia. Tak boleh. Jangan main-main. Ustaz dugaan lagi besar. Lagi besar tuan-tuan. Percayalah cakap ni. Tu ramai ustaz-ustaz kahwin dua. Dugaan. Tapi saya masih lagi seorang. Tuan-tuan tahu tak? Pegang 10. Tiba-tiba hati ni kenapa dia pegang 10? Nafsu amarah. Dia kata, ustaz, Izzah, mana ustaz-ustaz pula, nafsu kurang ajar dia cakap. Izzah, bodoh yang kau bagi sini, ni bukan masjid kau. Kau Johor Bahru kau bagi apa? Tu masjid kau kat Bukit Mahkota tu tengah buat, situ kau kena bagi. Kita pegang 10 tu. Itu yang pegang 10 tu. Kita pula ada nafsu lawamah, kita lawan, pegang 100. Tak boleh, aku ustaz. Mana boleh aku bagi 10? Malu, aib, besar aib ni. Kan? Aib, kita kena pegang. Ustaz Allah bagi ya. Allahu Akbar, masuk. Takbir bang, masuk duit. Ni beg ni dia saksi. Kalau dia boleh cakap, aku suruh cakap. Memang suruh dia cakap. Saya masuk takbir, alhamdulillah, lega, dapat lawan nafsu kurang ajar, dia suruh bagi 10. Saya buka nak tutup zip, tengok, mana 10 ni? Rupa terpegang sekali jalan. 110. Tapi tuan-tuan, Allah bagi balik. Allah bagi balik. Kadang-kadang kita tak sangka apa yang kita infak tu dapat balik. Tu sebab Allah kata, bagi dulu. Jangan kena lawan nafsu, cintakan harta berlebih-lebihan. Itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, manusia akan ada sifat itu. Pertama, menyebabkan kita sukar untuk memberi. Nombor dua, antara perkara yang disebut oleh para ulama, dha'ful yaqin billahi ta'ala. Punca kita jadi bakhil tu sebab kita tak yakin dengan apa yang Allah dah janjikan. Allah kata, kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kau bagi, aku tambah 700. Berganda-ganda. Orang tak nampak tu. Benda tu tak nampak depan mata dia. Itu sebab macam sekarang ni Bank Rakyat sedang buat satu produk untuk menggalakkan orang berwakaf, menggalakkan orang memberi zakat, orang bersedekah. Tuan-tuan, kita kena mulakan. Saya suka, bukan apa tuan, saya suka buat benda ni. Kalau ikut masa sibuk tuan-tuan. Tapi sebab saya banyak terlibat dengan NGO, saya terlibat dengan bagi dana kat orang susah. Saya turun padang. Masa banjir, 1.8 juta dalam tempoh 7 hari masuk dalam akaun MAPIM. Semua habis dalam masa 7 hari, masa banjir besar baru ni. Dia ada audit. Saya lagi kan penasihat syariah, saya detail. Pelaburan semua, kena tahu yang mana boleh labur, yang mana tak boleh labur. Semua saya tahu. Tuan-tuan, bila kita tengok orang susah, tuan-tuan, kita sebab. Sebab saya sekarang, PA saya suruh cakap, bila cakap dengan orang susah, Ustaz mula menangis. Bila tengok dia, Ustaz nangis. Dia tanya saya, dia kata, kenapa Ustaz cepat nangis? Sebab kita turun dan tengok, tuan-tuan. Saya ingat masa banjir besar, rumah tenggelam, saya hantar makanan, Ustaz. Allah. Kita bawa 9 4x4. Masa kita hantar makanan, kita bagi, kata ada seorang ni, kakak ni, bagi, kak, ni air, lepas tu dalam ni ada makanan sikit. Dia datang anak ramai, saya pun patut seorang satu, tapi sebab saya sedih tengok dia, saya ambil satu, dia bagi ke dia. Tuan-tuan tahu dia cakap apa? Tak apa Ustaz, tak apa, kami kongsi. Ada lagi yang lebih susah. Menangis saya terus, tak boleh cakap, nangis terus saya. Betapa mulianya hati dia. Ini orang hebat. Dia layak terima, tapi dia tak nak terima sebab dia fikir orang lain. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Terasa. Tu sebab saya bila Bank Rakyat, banyak, bukan Bank Rakyat saja, banyak lagi. Dia orang minta untuk buat promosi untuk zakat, untuk wakaf, untuk bantuan-bantuan, memang saya akan terlibat. Walaupun masa tu sangat padat, kadang-kadang dia buat online dia, saya buat. Suka tengok berjayanya satu-satu institusi orang Islam berjaya. Macam Boni Masjid dekat Kelang. Hutang kapet, sebab dia masa tu dia nak kutip, lepas tu tiba-tiba PKP. Hutang kapet 170,000 tuan-tuan. 170,000, masjid besar. Nak bayar macam mana? Kontraktor dah minta.
Dia telefon PA saya, kata boleh tak tolong promokan dalam Facebook saya. Allah. Tolonglah, AJK minta tolonglah sebab hutang nak bayar ni 170,000 lebih. Orang pula tak ramai datang masjid. Kena ada 1 dos, 2 dos apa semua ni. Tolonglah dia kata. Masa ni tak tu. Masa PKP lagi. PA saya letak tak sampai 3 hari penuh tuan-tuan. Penuh. Allah. Sampai dia telefon pula, tolong. Kami nak tolong stop kan. Kami nak 170 je. Ni sekarang dah 200. Tolong stop. 1 hari pula aku nak mula stop ni. Dah kena bagi tahu pula, satu buat kenyataan, tolong terima kasih kepada yang memberi, cukup dah. Ustaz Allah Khairi, dia buat sekolah dia kan. Minta dapat buat masjid hampir 1 juta lebih. Ada seorang Puan Seri tu bagi terus 40,000 duit dia kata ustaz saya bagi. Tengok, kadang-kadang orang nak bagi tu tuan, percayalah. Dia percaya kepada apa yang Allah bagi. Itu sebab kita apa yang biar rakyat nak buat ni, tuan-tuan buat untuk dalam tuan-tuan je. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat, insyaAllah lepas ni orang luar pula akan ikut. Kita pakat-pakat buat lah. Ni yang paling bagus tu, bot-bot kat atas tu dia bagi lebih banyak lagi. Kan? Pengurusi dia orang bagi lebih lagi. Saya bagi lebih lagi. Saya bagi 50 dia orang tak ada apa bang. Baru RM5 kita. Aku tahu gaji dia orang semua tu. Aku dah kira dah dengan Datuk kan. Dengan Datuk Baldi Shah semua. Dia orang semua gaji besar-besar. Dia orang infak. Dan dia orang ni kebanyakannya orang besar-besar ni, dia orang bayar zakat terbesar tau. Dia orang antara pembayar zakat. Ada baru ni saya jumpa seorang CEO tu. Tak mau bagi dah CEO mana. Bahaya, rahsia. Tuan-tuan tahu dia potong dia punya LHDN je, cukai je 20,000 sebulan. Korang kali aku kira lagi depan dia. Gaji. Dia punya zakat dia balik, dia punya zakat dia bagi balik dekat 100,000 lebih. Zakat dia bagi balik. Maknanya dia yakin janji Allah. Dia kata ustaz, saya dah amal benda ni masa saya kat US lagi. Allah bagi rezeki sampai saya tak terfikir gaji saya banyak ni. Saya kata Masya Allah, patutlah Allah murahkan rezeki dia. Ni dahi hitam tuan-tuan, semayang sekejap-kejap semayang duha, kejap-kejap berhenti tu. Orang sangat baik. Ustaz Abdullah Khairi pergi ceramah dekat dia punya tu, cakap dia kata keluar cek 100,000. Allah. 100,000 tu tak. Ustaz Allah pula segan. Tok banyak sangat tu. Tak apa, ini sikit ni. Tapi tuan-tuan, ramai orang kaya kita yang bermurah, tapi dia tak tunjuk. Betul. Tak ada dia tunjuknya dekat simpan kat rak, nak pilih duit kat mana. Itu orang tak ada duit tu sebenarnya. Dia lari LHDN tu. Nanti tengok, alhamdulillah LHDN akan serbu rumah dia dalam lagi. Apa benda letak kat tu. Itu tak betul tu. Orang kaya dia tak tunjuk. Itu sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, percayalah, janji Allah itu ada, cuma kita tak yakin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, jangan risau, sebelum pukul 4 saya berhenti, saya tahu tuan-tuan balik. Aku pun nak balik, jam. Yang ketiga, al-khawfu 'alal walad wal hirsu 'ala naf'i. Selalunya ayat orang akan cakap tak nak bagi derma ni, selalu dia kata apa? Minta maaf anak saya kecil-kecil lagi ni, saya risau nanti anak tu cukup duit. Selalu ayat tu keluar kan. Bang, jangan lu bagi banyak sangat. Kita punya apa? Anak sekolah. Anak sekolah ni, anak universiti ni, selalu kita guna tu. Itulah ayat yang biasa yang disebut oleh Nabi SAW. Tu kata Nabi SAW, innal walada mabkhalatun. Ingat wahai umat Islam, kata Nabi, innal walada mabkhalatun. Anak ni lah punca kau jadi bakhil. Ada orang minta, bang, ni bank raya dia buat infak sikit, kita nak bantu masjid-masjid, surau-surau ni. Saya minta bukan apa, anak saya ni tengah kat universiti, sibuk ni, nak kena dua anak tu nak duit, anak ni duit, tak cukup lah bang. Dia kata gitu. Itu ayat biasa. Sebenarnya jangan kata tak boleh bagi, bagi apa yang mampu. Dia bukan maksudnya bank rakyat letakkan okey kena bagi RM100. Tak, bank rakyat kata bagi ikut kemampuan. So kita keluar apa yang mampu lah. Kalau 10 kalau 100 ikut kepada kemampuan kita. InsyaAllah. Tapi masalah kita akan kata, Nabi kata, mereka akan kata aku tak ada duit sebab anak-anak aku nak membesar. Tapi bila anak dah besar, dia kata tak boleh, nak guna duit untuk pergi luar negara pula. Akhirnya mati. Bila mati, tuan-tuan ingat, anak-anak akan buat tak untuk kita?
Tuan-tuan, rasa anak-anak akan buat tak kita? Kalau haji. Nama apa ni? Anak ni rambut bersih ni. Rambut bersih. Balik umrah ke? Anak berapa orang? 5 orang. 3 orang, alhamdulillah. Katakan haji meninggal kan, dalam akaun ada 1 juta. Amin kan lagi. Amin kan lagi. Mana tahu, tak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu. Bila dia meninggal, duit haji tu, adakah anak akan kata, kesian kat abah kerja kuat sangat. Isteri pula ada, kesian kat abah kau, kerja kuat 1 juta, ambil dah 100,000 bagi untuk masjid. Ada tak? Rasa-rasa ada tak? Wah. Tak ada bang, bergaduh lagi. Ya. Bergaduh lagi. Saya tahu sebab saya tolong kirakan orang punya faraid. Kecil saya kata bagi sama kata. Tak boleh, kita kena ikut Allah Taala. Bak sampai bak mati Allah Taala terus. Saya kata kak, faraid ni last. Kalau boleh bincang, boleh bagi sama rata, why not? Betul tak? Persetujuan. Faraid ni bila dah tak boleh, baru kita, bukan Nabi kata kena ikut. Tak. Kalau rasa semua setuju adik-beradik, saya anak beranak Haji Kasim, lepas meninggal, ayah tinggalkan sikit dah ada tu, kami bagi sama rata. Semua setuju, tak ada yang gaduh-gaduh. Tanah sana, bagi sama rata dah, cukup, alhamdulillah. Boleh. Tapi kalau tak ada yang tak setuju, baru pergi ke faraid. Oh tak ada, tak nak. Padahal nilai tanah tu 290,000 je. Dia punya gaduh macam 290 juta. Gaduh. Tak boleh, kita kena balik. Ustaz jangan main-main. Ini hukum Allah. Saya perlukan hak saya sebagai lelaki. 2-1. Wah, sudah. Tuan-tuan, tak ada bang. Tak sempat nak fikir haji orang tua tu. Arwah baru meninggal. Mak dia nak pergi. Tanya mak dah pergi haji dah? Mak tak pergi haji. Tak pergi haji. Tak sampai nama lagi. Tabung haji yang lambat. Dia marah tabung haji pula dah. Badalkan lah. Tak apalah, saya pun akan check lah, tengok berapa yang paling murah. Tengok. Dia sebut depan saya. Berapa paling murah? 1,500 lah. Bila 1,500, itu yang dinamakan Haji Marlboro. Kita tahulah tuan-tuan, kita bawa orang pergi haji. Sampai kat Padang Arafah, tuan-tuan, Padang Arafah ni Padang Arafah ni dia miracle. Siapa yang pergi ke Mekah, tuan-tuan tahulah. Pergi haji. Tuan-tuan duduk dalam kemah bulan Arafah tu, nangis je kerja. Di Padang Arafah. Khatib kata, takutlah pada Allah. Habis semua nangis. Saya nangis beberapa kali, kering air mata, nangis hari. Padahal tiap-tiap tahun pergi tu. Lepas tu, bila sampai time habis khutbah semayang, kita pun doa. Semua pakat doa, suami isteri doa. Habis doa, kat sebelah sana tengok ada geng-geng budak-budak muda. Kita kenal. Dia orang ni tukang masak travel. Dia dapat badan. Duit seokok, pakai ihram seokok. Siapa tanya? Kok kamu duduk di sini? Enggak doa. Pergi berdoa kita. Waduh Ustaz, duduk aja. Duduk saja. Doa sudah tadi kan bersama imam? Sudah. Cukup dah. Kisah okok. Kamu ini kan waktu mustajab doa. Orang sudah bayar sama kamu. Bangun. Doa. Oh enggak. Bayarnya 1,500 saja. Jadi jangan jadi tak boleh harap macam bayar 15,000. Jadi dia panggil haji 1,500. Itu sebabnya tabung haji dia letak harga shilling. Dia letak harga kalau nak buat badal jangan kurang 5,000. Baru student tu ambil. Dia orang ada kos nak bayar rumah, nak bayar sewa tu. Bukan tak ada kos. Haji ni kos. Tu ada orang kata apa ni budak student ambil mahal-mahal. Habis kau ingat dia naik unta? Kan tak geram aku ni. Bila beragama je ustaz unta. Orang tu nak makan, nak bagi bayar teksi, bayar rumah, bayar muassasah. Ni naik 25,000 kan. Nak bayar semua tu. Wah, Arab tak ada. No money, no talk, brother. Bawa bas, dia berhenti tepi jalan. Tip tak bagi. Dia suruh minta tip. Tip tak bagi. Dia berhenti tepi jalan. Syekh, MC, la mafish, atini fulusi. Hagi, where my hagi? Dia minta duit dia. Tak bagi duit, kau duduk tepi padang pasir tu. Kutip bagi. Baru jalan. Wallah Khalid, sikit dia dah.
Oi. Aduh, pening main Arab tuan-tuan. Letih. Tu sebab kalau orang pergi bahasa Arab tak reti, habis kena kelentong gitu ke. Wabillahi taufik gitu Arab ni. Tuan-tuan, aku yang dulu Arab 12 tahun kena tipu dengan Arab banyak kali. Tu sebabnya tuan-tuan, percayalah, kita kena takut. Kita terlalu takut anak-anak kita membesar tak ada duit. Sedangkan bagi apa yang kita mampu. Tu kata Nabi, anak punca kita jadi bakhil, anak menyebabkan kita majbanatun. Tengok, anak menyebabkan kita jadi takut untuk berjihad fisabilillah. Nombor 3 kata Nabi, anak punca mahzanatun, punca kita sedih. Tuan-tuan akan menangis bila tengok anak-anak tiada. Saya tengok ada anak, orang tu anak dia hilang tuan-tuan, meninggal dunia. Anak tengah ambil SPM, jiran saya ambil SPM, tiba-tiba meninggal gitu je. Stres katanya. Tuan-tuan, ya Allah, menangis mak bapak. Dah anak bonsu. Itu sebabnya tuan-tuan, anak ni dia ada 3 benda, so jaga-jaga. Jangan disebabkan anak kita jadi bakhil, jangan disebabkan anak kita takut untuk berjihad fisabilillah, jangan disebabkan anak kita jadi terlalu sedih sampai kita jadi huru-hara. Yang terakhir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, punca kita jadi bakhil kita takut khasyatul faqr. Kita terlalu takut kita akan jatuh miskin. Sedangkan orang yang memberi jatuh kaya. Abdul Rahman bin Auf, saya rasa orang bank semua tahu Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf masa dia pergi, dia hanya bawa 1000 dinar saja, padahal dia milioner. Harta dibekukan kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masa dia meninggal dunia tuan-tuan, dia duduk dekat Madinah. Harta dia saya tak ingat secara detail sebab saya dah catat. Tapi dia punya kekayaan dia tuan-tuan, dia boleh tinggalkan untuk anak, untuk isteri-isteri. Dia ada 4 orang isteri. Setiap isteri dapat 2.5 juta ringgit Malaysia. Satu. Tak masuk, itu harta cash. Tak masuk lagi kurma, unta, tak masuk lagi kurma, tak masuk lagi. Oh ya Allah ya Tuhan, kekayaan datangnya infak. Sebab dia antara orang yang paling laju. Bila Nabi sebut tentang infak, semua pakat orang kata apa, bersungguh-sungguh, antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dan tiada seorang pun yang miskin disebabkan infak yang mereka beri. Jadi tuan-tuan, jadi sekarang ni kalau bank rakyat dah mulakan dengan infak ni, tabung infak, dengan usaha infak ni, kita sama-sama sokong lah. Kita bantu apa yang patut, kita tolong apa yang patut. Lepas kita dah tolong ni, tuan-tuan barulah pergi ke orang lain pula, kata saya sudah, anda bila lagi. Gitulah macam orang lain buat kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, percayalah, kalau Allah dah bagi tu, Allah takkan tarik balik, kecuali kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan tuan-tuan perempuan dimurahkan rezeki jugalah, amin, insya-Allah. amin, amin. Yang walaupun saya tahu ramai yang dalam keadaan susah sekarang. Sekarang ni dia T40 dah jadi M40, M40 dah jadi B40. Tu kita doakanlah kita ni terus diberikan kesihatan, kekuatan untuk berjaya dunia dan juga di akhirat. Tapi jangan putus asa, sebab Allah tak suka orang yang berputus asa. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum.